Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong. Video ini menerangkan teknik menjawab soalan penilaian akhir bagi kertas Diploma Vocational Malaysia semester 3. Kertas ini terdiri daripada dua bahagian. Semua soalan bahagian A perlu dijawab dan pilih mana-mana dua soalan bagi bahagian B untuk dijawab. Kertas ini perlu siapkan dalam masa 2 jam. Jumlah markah sebanyak 50 markah. Berikut merupakan senarai rumus yang akan diberi bagi kertas ini. Jadual taburan nombor piawai hujung bawah akan diberi. Soalan 1. Cari julat bagi set data berikut. Julat kita perlu ambil nombor terbesar tolak nombor paling kecil. Nombor terbesar dekat sini 28. Tolak dengan nombor terkecil negatif 2. Hasil tolaknya negatif-negatif jadi positif. 28 tambah 2, 30. B. Tentukan selang kelas hash dan hitungkan julat. Untuk selang kelas umur ini, nombor yang seterusnya bagi hash permulaannya adalah 46. Tamat dengan 50. Hitungkan julat. Titik tengah bagi selang kelas terbesar tolak dengan titik tengah bagi selang kelas terkecil. Titik tengah bagi selang kelas terkecil 21 tambah 25, kita ambil berata dua nombor ini, iaitu 23. Nombor terbesar, titik tengah terbesar 46 tambah 50 bahagi 2 sama dengan 48. Julat sama dengan 48 tolak 23 sama dengan 25. Soalan 2. Jadual 2 menunjukkan lawan mingguan yang diterima oleh 60 orang pelajar. Dengan menggunakan rumus hitungkan median. Untuk kita carikan median, cikgu galakkan adik-adik lukiskan satu garis nombor. Maklumat yang perlu kita ada sempadan atas, kekerapan longgokan. Cikgu labelkan kekerapan longgokan dengan KL, sempadan atas dengan SA. Kekerapan longgokan kita perlu mula dengan sifar. Kita sendiri tambahkan sifar. Selang kelas kita juga tambahkan 40 hingga 49. Sempadan atas yang pertama 49.5 tamat dengan 199.5. Kita cuba lukiskan satu garis nombor supaya lebih mudah untuk kita bayangkan rumus bagi median, kuartil pertama dan kuartil ketiga. SA untuk sempadan atas, KL untuk kekerapan longgokan. Kita boleh ingat saya anak KL. Selang yang pertama kita ambil sempadan atas 49.5 padan dengan kekerapan longgokan sifar. Kita tamat dengan selang yang terakhir, yaitu 60 padam dengan 199.5. Kita tandakan mana kedudukan median Q1 dan Q3. Median setengah daripada 60, 30. Satu suku daripada 60, 15. Tiga suku daripada 60, 45. Sekarang kita akan masukkan kelas yang lain. 59.5, 6. 69.5, 16. Kita akan lukis selepas nombor 15. 32 kita akan tandakan selepas 30. 79.5, 32. 46 selepas nombor 45. 89.5, 46. Akhir sekali 56. Sekarang kita carikan jawapan median. Kedudukan jawapan median adalah di antara 16 hingga 32. Kita akan semak berapa nisbah median bagi selang kelas ini. Bagi selang kelas ini, nisbahnya adalah 14 per 16. Nombor permulaannya adalah 69.5. Saiz selang kelas ini adalah sebanyak 10. Sekarang buat pengiraan bagi median. Titik permulaannya 69.5 kali dengan nisbahnya, nisbah 14 per 16 kali dengan saiz selang kelas ini adalah kali dengan 10. Jawapannya 78.25. Sekarang kita fokus kepada Q3. Q3 dekat sini kita akan fokus kepada selang kelas 79.5 hingga 89.5.
titik permulaannya 79.5. Q3 sama dengan titik permulaannya adalah 79.5 tambah dengan nisbahnya adalah 13/16 kali dengan saiz selang kelas iaitu 10. Jawapannya 88.79. Sekarang kita akan carikan julat antara kuartil. Julat antara kuartil kita akan gunakan Q3 tolak Q1. Q3 sama dengan 88.79 tolak dengan Q1 68.5. Jawapannya sama dengan 20.29. Soalan 3. Seorang pensyarah kolej vokasional ingin menghantar seorang pelajar ke pertandingan kuis pintar matematik. Beliau telah memilih 6 orang pelajar menduduki satu penilaian talaman. Berikut merupakan markah pelajar tersebut. Hitungkan variance. Formula untuk variance, kita perlu carikan jumlah bagi X kuasa 2. Maknanya kita perlu kuasa 2 semua nombor ini. Seterusnya bahagi dengan bilangan nombor, iaitu 6 nombor. Tolak dengan min kuasa 2. Formula untuk carikan min, kita perlu tambahkan semua, carikan hasil tambah semua markah ini, bahagi dengan bilangan nombor. Bilangan nombor adalah 6. Kita teruskan dengan kuasa 2. Hasilnya 30.33. Seterusnya kita carikan sisihan piawai. Punca kuasa 2 30.33, jawapannya 5.5073. Soalan nombor 4. Jika M adalah pemboleh ubah rawat taburan nombor piawai, tentukan keberangkalian bagi Z score lebih kecil daripada 0.61. Kita terus carikan nilai dari jadual. Kita akan dapati jawapannya adalah sama dengan 0.7291. Soalan B, kita dapati Z lebih besar negatif 2.43 adalah sama dengan Z lebih kecil 2.43. Jawapannya 0.9929. C. Carikan keberangkalian bagi Z di antara 0.4 dan 1.28. Kita boleh lukiskan satu gambar raja. 1.28, 0.4, kawasan pelorek dekat sini. Kita akan ambil keberangkalian Z lebih kecil daripada 1.28 tolak dengan keberangkalian Z lebih kecil 0.4. Carikan nilai dari taburan nomor piawai. Kita akan dapati nilainya adalah 0.8997 tolak dengan 0.6554. Jawapannya 0.2443. Cuba kita buat ulang kaji balik. Cara untuk kita carikan nilai dari taburan nomor piawai. Misalnya diberi nilai Z 1.28 dan 0.4. Kita nak carikan nilai, kita ambil 1.28. Seterusnya, nombor persilangannya ialah 0.8997. Kita teruskan kepada nombor yang seterusnya, iaitu 0.4. Titik persilangannya adalah 0.6554. Jadi kita boleh gunakan kedua-dua nombor ini untuk carikan hasil tolaknya. Seterusnya dapat jawapan 0.2443. Diberi min 750. Sisihan piawai 50. Bagi pemboleh ubah rawat X. Suatu taburan nombor, hitungkan Z jika X ialah sama dengan 790. Kita nak carikan Z, kita akan ambil nombor X ini tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Jawapan Z sama dengan 0.8. Soalan B. Masa yang digunakan oleh pelajar untuk mengiakan satu tugasan adalah pertaburan nombor dengan min 45 minit, sisihan piawai 8 minit. Carikan masa maksimum yang diperlukan oleh seorang pelajar untuk mengiakan 95% tugasan tersebut.
Soalan ini adalah soalan jenis yang kita perlu cari balik. Nilai X diberikan keberangkalian bagi X lebih kecil daripada X sama dengan 0.95. Kita tukarkan dia ke Z-score. Kita akan tuliskan keberangkalian bagi Z X $45. 45 adalah min. Bahagi dengan sisihan piawainya 8 sama dengan 0.995. Kita carikan nilai Z-score dari jadual taburan nomor piawai. Kita akan dapati nilainya 1.645. Kita selesaikan persamaan linear ini untuk dapatkan nilai X. Nilai X sama dengan 58.16. Sekarang kita berulang kaji balik caranya untuk kita dapatkan nilai Z diberi keberangkaliannya. Keberangkalian dekat sini 1.645. Nilainya adalah 0. Keberangkaliannya adalah 0.95. Nilai ini melebihi 0.5. Tanda ini adalah tanda lebih kecil. Jadi kita akan mulakan barisan kita mula dari kiri. Jadi nilai ini adalah nilai positif. Sekarang kita nak carikan nilai positif Z ini dari jadual taburan nomor piawai ini. Kita carikan 0.95. Jadi 0.05 lebih sudah. Kita perlu ambil 0.9495 tambah dengan 5 supaya digit yang terakhir ini boleh kita tukarkan dia jadi 0.95. Jadi nilai yang perlu kita ambil adalah 1.645. Soalan nombor 6. Ketinggian semua pelajar di universiti didapati bertaburan secara normal dengan min 162 cm dan varian 49 cm. Jika satu sembel rawat bersaiz 25 orang pelajar dipilih secara rawat, tentukan min dan sisihan piawai bagi taburan min sembel. X bertaburan normal dengan 162 sebagai min dan variance-nya 49. Kita nak carikan min bagi taburan min sembel. Min dia tetap sama iaitu 162. Tetapi sisihan piawainya akan tukar iaitu punca kuasa 249 per n. N dekat sini iaitu saiznya. Saiz sembel adalah 25. Kita bahagikan dengan 25, jawapannya 1.4. B. Carikan keberangkalian bahawa min sembel kurang daripada 163. Keberangkalian bagi X bar lebih kecil, dia gunakan kurang, lebih kecil daripada 163. Keberangkalian bagi Z, kita akan tukarkan kepada Z score-nya, iaitu 163, tolak dengan min bagi min taburan min sembel, iaitu 162. Bahagi dengan 1.4, iaitu sisihan lalak piawainya. Sekarang Z score-nya adalah lebih kecil daripada 0.7143. Kita terus carikan nilai ini dari jadual taburan nomor piawai, iaitu keberangkaliannya adalah sama dengan 0.7623. Soalan nombor 7. Jadual 3 menunjukkan taburan bilangan durian yang dibungkuk dari sebuah tusung durian bagi 50 hari tertentu pada suatu musim durian. Ini adalah selang kelas. Selang kelas dia perlu lengkap. Jadi kita perlu lengkapkan selang kelas. Selepas 129 nilainya 130. Seterusnya 134. Kita lengkapkan selang kelas ini. Kekerapan longgokan kita akan mula dengan sifar. Jadi kita akan tambahkan satu baris lagi untuk kita tuliskan sifar. Sempadan atas adalah kita akan mula dengan 119.5 diikuti dengan 124.5, 129.5 dan seterusnya 149.5. Kekerapan longgokan kita akan mula dengan sifar tambah 2 tambah 3, 5. Kita tambahkan untuk yang seterusnya. B,
Dengan menggunakan 2 cm kepada 5 biji durian, para paksi mengufut, dan 2 cm kepada 5 hari para paksi mencancang. Lukiskan ogif bagi data tersebut. 2 cm kepada 5 biji durian. Garisan mengufut kita ingatkan dengan G. Paksi mencancang kita ingat dengan C. Jadi buat remark dekat sini. C, G. C kita gunakan sifil. G kita akan gunakan sempadan atas. Artinya kita salin nilai sempadan atas. Paksi mencancang ini kita akan gunakan sifil, yaitu sifil 5. Bagi garisan mengufut ini kita akan gunakan nilai sempadan atas. Jadi kita hanya salingkan nilai sempadan atas. Kita tidak perlu ambil kira 5 biji durian ini. Biasanya pelajar lakukan kesilapan. Dia akan mula dengan nombor 5 ini. Jadi sekarang kita isikan nilai bagi paksi mencancang dan paksi mengufut. Paksi mencancang gunakan sifil 5. Mula dengan sifar 5, 10 dan seterusnya sehingga nombor 50. Pastikan nilai paling besar 50 supaya nanti kita boleh muatkan, kita boleh pelukkan titik yang terakhir ini. Bagi garisan mengufut, gunakan sempadan atas. Sempadan atas kita mula dengan 119.5, diikuti dengan 124.5 dan akhir sekali 149.5. Sekarang kita akan pelukkan semua titik ini. Mula dengan titik yang pertama 119.5 padam dengan kosong. Kita sambung lagi titik yang kedua 124.5 2. 129.5 nilainya 5. Dan seterusnya sehingga titik yang terakhir 149.5 nilainya 50. Kita sambungkan semua titik ini untuk garisan ogif. C. Berdasarkan ogif yang dilukis, carikan median. Untuk kekerapan lengkukan ini, nombor paling besar adalah 50. Setengah daripada 50, kita akan ambil nilai 25. Mula dengan 25, lukis satu garisan melintang sehingga bertemu dengan ogif dan lukiskan satu garisan menegak menuju ke sempadan garisan sepadan atas. Kita akan dapati nilai median sama dengan 137. Kita teruskan kepada jumlah antara kuartil. Jumlah antara kuartil kita perlu gunakan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kita ambil 37.5 garisan melintang bertemu dengan ogif, garisan menegak menuju ke sempadan atas. Kita dapati nilai Q3 adalah sama dengan 140.5. Kita teruskan kepada Q1. Satu suku daripada 50, yaitu kita perlu ambil nilai 12.5. Garisan melintang sehingga ke garisan ogif, garisan menegak menuju ke sempadan atas. Garisan sempadan atas menunjukkan jawapan bagi Q1 sama dengan 133.5. Sekarang kita carikan jumlah antara kuartil. Kita gunakan 140.5 tolak dengan 133.5. Hasil tolaknya sama dengan 7. Soalan 8. Pembelanjaan mingguan bagi 23 orang pelajar program perakaunan telah direkod seperti berikut. Kita perlu carikan median kuartil pertama, jumlah antara kuartil. Langkah pertama untuk carikan median kuartil pertama, kuartil ketiga dan kuartil pertama, kita perlu susunkan semua nilai ini mengikut tertib menaik. Setelah kita sudah susun, kita akan tentukan mana satu nilai adalah nilai median, yaitu nombor itu berada dekat kedudukan tengah-tengah. Kita tahu ada sebanyak 23 nombor. Nombor tengah-tengah adalah nombor ke-12. Jadi kita kira dari kiri, nombor ke-12 jatuh kepada nombor 39. Jadi 39 adalah median.
Kuartil yang pertama adalah nilai yang kita semak sebelah kiri. Sebelah kiri 39 tidak diambil kira lagi. Kita hanya ambil kira 11 nombor ini. 11 nombor ini kita tahu nilai tengah-tengah sini adalah nilai yang ke-6, iaitu 23. Sebelah kanan pula, sebelah kanan nombor tengah-tengah dia adalah 44. 44 sebagai Q3. Jadi Q3 sama dengan 44. Jumlah antara kuartil kita akan ambil Q3 44 tolak dengan Q1 23. Jawapannya sama dengan 21. B. Lukiskan satu box and whisker untuk mewakilkan data tersebut. Nilai yang terkecil 16, nilai yang terbesar 78. Bagi memastikan gambar rajah graf kita boleh muatkan semua nilai ini, kita mula dengan 10, 15 sehinggalah 80. Kita tandahkan nilai terkecil dan nilai terbesar. Seterusnya, nilai bagi Q1, median dan Q3. Garisan Q1, median dan Q3 sudah kita lukis kotak dia. Sekarang kita akan lukiskan whisker bagi sebelah kiri. Whisker sebelah kiri kita akan ambil Q1 tolak dengan 1.5 JAK. JAK dekat sini menunjukkan jumlah antara kuartil. Jadi hasil tolaknya akan dapati negatif 8.5. Bagi misai dekat sebelah kanan pula, kita akan gunakan Q3, kuartil ketiga tambah dengan 1.5 kali dengan JAK, jumlah antara kuartil. Hasilnya adalah 75.5. Sekarang kita akan lukiskan misai dia. Titik terkecilnya 16, jadi kita tidak perlu lukis sehingga negatif 8.5. Misai dekat sebelah kanan adalah 75.5, tapi kita ada nombor terbesar 78. Jadi 78 adalah nombor outlier. Lukiskan misainya sebelah kiri dan sebelah kanan. Soalan C, nyatakan kebencangan pembelanjaan mingguan bagi pelajar program perakaunan. Kebencangan kita hanya tengok misai dia. Kita bandingkan misai sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita dapati misai dekat sebelah kanan adalah lebih panjang. Jadi kita boleh katakan untuk kebencangan soalan ini, box and whisker ini adalah bencong ke kanan ataupun bencong positif. Soalan 9. Berdasarkan jumlah pelajar di sebuah college vocational, didapati bahawa 1/4 daripada jumlah pelajar tersebut tinggal di asrama college. Jika 40 orang pelajar dipilih secara rawat, tentukan min taburan perkadaran bagi sampel tersebut yang tinggal di asrama college. Soalan ini tentang perkadaran. Jadi min kadaran adalah P. P adalah sama dengan 1/4, iaitu 0.25. Sisihan piawai, kita carikan sisihan piawai, kita akan gunakan PQ bahagi dengan N. Jadi PQ 0.25 kali dengan 1 tolak 0.25 bahagi dengan 40, kita carikan punca kuasa 2-nya, iaitu 0.06847. Satu sebut kopi jenama baru diuji di pasaran. Dipercayai bahawa 60% daripada pengguna suka akan kopi baru ini. Satu sampel 50 orang pengguna diuji tentang rasa kopi baru ini dengan sisihan piawai 0.0693. Taburan perkadaran dekat sini adalah 0.6. Sisihan variance-nya kita ambil 0.0693, iaitu sisihan piawainya kali kuasa 2. Jadi kuasa 2-nya adalah 4.8
kali dengan 10 kuasa negatif 3. Kita teruskan. Seterusnya, hitungkan kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 75% pengguna menunjukkan mereka suka akan kopi tersebut. Sekarang kita nak carikan kebarangkalian bagi P hat lebih besar sama dengan 0.75. Kita tengok sekurang-kurangnya kita perlu gunakan lebih besar sama dengan 0.75. Perlu lakukan pembetulan keselanjaran. Kita gunakan 0.75. Kalau tanda lebih besar sepatutnya positif oleh kerana dia ada sama dengan. Jadi kita perlu tolak dengan 1/2n. Jadi 0.75 tolak dengan 1/7n iaitu 0.74. Kita tukarkan dia kepada Z. Jadi kebarangkalian Z lebih besar sama dengan 0.75 tolak dengan 0.6. Kita ambil tarik min bahagi dengan 0.0693 iaitu lalap piawainya. Jadi P bagi Z score lebih besar sama dengan 2.02. Kalau kita nak gunakan taburan nombor piawai, kita perlu gunakan lebih kecil. Apabila kita tukar ke tanda lebih kecil, kita perlu letak 1 tolak. Jadi 1 tolak kebarangkalian Z lebih kecil daripada 2.02. Kita ambil nilai dari jadual taburan nombor piawai, kita akan dapat 0.9783. Jadi jawapan akhirnya 0.0217. Soalan B2. Hitungkan kebarangkalian bahawa lebih daripada 50% pengguna menunjukkan mereka suka akan kopi tersebut. Kebarangkalian P hat lebih besar daripada 0.58. Kita lakukan pembetulan keselanjaran, iaitu kebarangkalian P hat lebih besar daripada 0.58. Lebih besar, kita gunakan tanda tambah 1/2n. N sama dengan 50. Kita selesaikan, kita perlu carikan kebarangkalian bagi P hat lebih besar daripada 0.59. Jadi kebarangkalian Z kita akan tukarkan kepada Z. Z lebih besar daripada 0.59 tolak dengan min 0.5 bahagi dengan sisih lalap piawainya 0.0693. Jadi Z lebih besar daripada negatif 0.1443. Jadi lebih besar negatif, kita akan tukarkan dia kepada kebarangkalian Z lebih kecil daripada 0.1443. Jadi jawapan kita boleh carikan jawapan dari jadual taburan nombor piawai. Jawapannya 0.5573.